Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah dengarkah suara saya ni? Okay. So, kita masih berada pada bahagian C. Okay, pada bahagian C, mana dia? Dia ada 20 markah, ada 4 soalan, kita pilih 2 soalan. So, Madam tak jawab nombor 12. Okay, Madam pilih nombor 13. Nombor 14 sebab Madam boleh separuh jalan. Madam tak boleh lagi yang ujung sekali. So, Madam pilih nombor 15 lah. Dia nak 2 soalan. Jadi nanti kita dah boleh set dah. Kita nak bila bahagian C ni kita agak-agak kita boleh skor tajuk apa. Okay. So, kalau tengoknya tajuk nombor 15 ni tajuk linear programming kan. Okay. Tingkatan 4 ke 5? Okay, untuk tingkatan 5. Markah dia 3, 6, 10 markah. Okay, 10 markah. Cuma kita kena faham betul-betul ayat dia lah. Kita nak tukar ayat dia. Untuk yang macam ni, saya cuba ajar step by step. Okay, panitia matematik tambahan akan mengadakan seminar skor untuk sebahagian murid dari kelas A dan kelas B. Itu dia punya intro. Kemudian dia bagi tahu X. Sekejap Saya nak kena tukar bateri ni sekejap Awak baca dulu soalan sementara saya buka bateri ni. Okay, baca dulu soalan. Sebab hari ni saya banyak buat video, dia makan bateri sikit lah. Kita try guna yang lama dahulu. Kalau tak boleh juga, saya tukar yang baru lah. Okay. Oh, tak boleh juga Okay, baca soalan sekejap. Sementara saya tukar bateri. Tajuk linear programming. Betul, ni tajuk linear programming. Hari tu kita dah buat graf satu. Ini graf yang kedua lah kita buat. Tapi dia mudah sajalah. Kecuali kalau info kita tak dapat. Yang itu kalau awak baca soalan, kalau info tak dapat, awak kena pergi kepada soalan lain lah. Dia ada 3 info, kita kena dapatkan ketiga-tiga info. Kita kena confident. Okay, kita kena confident yang ini sebab kalau kita salah satu garisan, yang lain jadi salah. Okay, kena get ready. Okay, so saya try. Saya dah tukar bateri, Alhamdulillah. Okay, bilangan murid kelas A, dia represent sebagai X. Bilangan murid kelas B, dia represent sebagai Y. Jadi dekat nak jawab tu, biasanya Madam ajar pelajar Madam buat dulu X ni mewakili bilangan murid kelas A. Kita represent dulu. Y ni merujuk kepada bilangan murid kelas B. Macam tu. Okey, kemudian baru kita pergi kepada soalan seterusnya, ayat seterusnya. Dia kata tuliskan 3 ketaksamaan selain daripada yang ini. Jadi sebenarnya dia ada 5 tapi dia dah tolong tulis kat kita 2. Jadi setiap yang kita tulis tu markahnya adalah 1. So dia mudah Okey, yang pertama dia kata bilangan maksimum murid ialah 80 orang. Dia cakap kat situ perkataan max bermaksud bilangan pelajar dari kelas A tambah bilangan pelajar dari kelas B
kurang sama dengan 80. Itu maksud maksimum di situ. X tambah Y kurang sama dengan 80. Contohnya kalau X tu ada 50, Y tu boleh ada 20 sebab totalnya nanti jadi 70. Sebab dia kata nilai paling tinggi nanti 80 paling tinggi. Itu maksud soalan ni. Jadi walaupun awak baca soalan ni ada perkataan max, maksimum, tapi sebenarnya dia merujuk kepada kurang sama dengan 80. Maksudnya kita boleh imagine, katakan ini kelas A, ini kelas B, pelajar yang boleh duduk dalam kelas A 40 orang saja, kelas B pun 40 orang. Katakan pelajar baru nak masuk dah tak boleh sebab dia dah bagi syarat bilangan maksimum 80 saja. Jadi pelajar tambahan tu dia kena pergi kelas yang ketiga, kelas C. Itu maksud bila kita susun bilangan orang dan kita boleh nampak di sekolah-sekolah, katakan sekolah itu meletakkan pelajar kelas sains, dia nak 21 orang saja. Jadi kalau ada pelajar baru dari sekolah lain nak masuk yang ke-22 dah tak boleh sebab dia dah letakkan kapasiti maksimum 21. Itu maksud perkataan maksimum di situ. Harap boleh jelas supaya awak tak adalah nak buat simbol lebih besar. Tetapi kalau ragu-ragu, awak kena ada satu plan B, iaitu cari satu tajuk lain. Siapa ragu-ragu Okey, ayat yang kedua sedikit meragukan lagi. Bilangan murid kelas B tadi huruf Y, melebihi, dia guna melebihi bilangan murid kelas A. Bermaksud Y ni lebih besar lah. Maksudnya Y boleh tolak dengan X. Itu maksud dia. Itu yang dia cakap B tu lebih, bilangan kelas B lebih ramai daripada kelas A. Itu menunjukkan Y boleh tolak dengan X. Kemudian barulah ada perkataan kurang. Kurang maksudnya sini less than. Daripada 10. Yang kedua tu agak ragu-ragu kan. Y tolak 8. Y tolak X. Bermaksud nilai Y tu besar sebab itu dia boleh tolak dengan X. Kemudian barulah diikuti dengan perkataan kurang. Kita boleh tukar kurang tu menjadi simbol kurang, simbol lebih kecil dan 10. Jadi persamaan yang kedua Madam tulis kat bawah Y dia boleh tolak dengan X dan dia ni kurang daripada 10. Okey, tu ni markah pertama, ni markah kedua. Okey, yang ketiga. Bilangan minimum. Sekali lagi dia guna perkataan perli di sini. Dia sebut minimum. Tapi tidak semestinya kita buat tanda kecil. Bilangan minimum murid kelas B ialah 15. B tadi kita dah let sebagai Y. Minimum. Dia cakap paling kurang tu. Maksudnya dia boleh paling sikit dalam kelas tu 15. Dia kena ke atas 16, 17, 18 dan seterusnya. Tapi kena ingat, bila tambah nanti tak boleh lebih pada 80. So, Madam dah dapat 3 ketaksamaan. Okay. Tapi Madam nak pesan awal-awal, yang ini kena yakin. 3 ni kena yakin sebab yang lain nanti akan jadi mudah. Okay. Ada soalan tak? Part yang nak keluarkan maklumat ni. Okay. Kita bergantung pada nasib lah nanti deh. Bergantung kepada nasib. Silap baca soalan, silap faham, habis. Okay. Soalan B. Menggunakan skala 2 cm kepada 10 murid
kedua-dua paksi, dia suruh bina dan lorek rantau art yang memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan di atas. Okay, so sebelum lukis, saya nak kaji dulu ketaksamaan. Okay, yang pertama. Okay, yang pertama dulu. Adakah di sekolah awak belajar gantian X sama dengan kosong, apa jadi pada Y? Dan Y sama dengan kosong, apa jadi pada X? Awak belajar macam tu ke kat sekolah? Supaya saya ajar benda yang sama. Okay, so saya ambil yang pertama. Okay, so kalau di matrik dia ada satu cara pendek lagi, tapi kita ajar cara sekolah. Okay, kita ajar cara sekolah. Untuk yang pertama dulu. Okay, kita ada nilai X, kita ada nilai Y. Apabila sekarang madam buat yang atas dulu yang warna biru dulu. Yang ni Apabila nilai X madam gantikan dengan kosong, madam dapat Y adalah 80. Jelas Apabila nilai Y pula madam ganti dengan kosong, madam akan dapati nilai X pula 80. Itu maklumat daripada ketaksamaan yang pertama. Sekarang madam nak buat yang ini pula. Okay, nak buat yang ini pula, ulang benda yang sama. Kita guna kaedah sekolah menengah lah, walaupun madam ada kaedah di matrik, kita abaikan yang madam ni. Okay, so nilai X, nilai Y. Apabila nilai X madam kosong, okay, nilai X kosong, nilai Y madam 10. Setuju Kalau madam salah bagi tahu. Apabila nilai sekejap saya cuba ni anak saya sekejap. Okey. Apabila nilai Y pula kosong, hati-hati nilai Y pula kosong. Perhatikan nilai Y ini yang kosong. Ni kosong. Nilai X madam menjadi negatif 10. Hati-hati di situ. Nilai X kosong. Bila yang X tu kosong, tak apa. Kan? Bila yang ini kosong, saya terpadam pula. Bila yang ini kosong, Y sama dengan 10. Okay? Tetapi apabila yang ini kosong, dia akan jadi negatif X sama dengan 10, X sama dengan negatif 10. Jadi hati-hati semasa membuat yang kedua. Okey, dan yang ketiga kita tak payah buatlah, dia mudah sangat. Okey, yang ketiga tak payah buat. Okey, daripada bacaan table yang ini, madam highlightkan benda yang paling bahaya di sini adalah negatif 10. Okey, dan kertas soalan awak nanti dia memang bagi kertas graf ke awak. So saya dah copy kertas graf, saya letak kat sini sikit. Okey, saya letak kat sini, saya nak lukis graf lah. Okey, so graf saya kena buat, dia kata 2 cm 2 cm. So saya mula dekat situ kot. Saya perlukan tukar ni dulu Saya tukar ni dulu. Oh, tidak tepat. Saya kena bagi dia tepat. Okey, dah tepat. Okey, settle yang itu. Cuma sekarang ni saya tahu nilai yang saya perlukan tadi 80 yang paling besar Jadi tadi dia buat tadi, kalau saya buat kat sini 80, 70, 60, 50, 40, 30. Tak cukup saya terpaksa buat 80 di sini. Kertas graf saya ni tak cukup kot. Oh. Settle ni Okey, kemudian saya buat kat sini 90 darjah. Okey, 90 darjah.
Okey, settle di situ. Saya nak buat titik-titik yang ada dulu. Okey, kita baca sekali lagi soalan nak. Sekejap, saya nak bawa ke atas. Okey, soalan kata 2 cm kepada 10 orang murid. 2 cm kepada 10 orang murid. Maksudnya tadi sini 10 saya buat ni 10. Sini negatif 10. Sini 10. 20, 30, 40, 50, 60 sehingga 80. 70, 80. Paksi Y ini adalah murid bahasa Inggeris pula. Murid, bilangan murid kelas B tadi. Y ni represent bilangan murid kelas B. Cuma saya rasa saya tak muat kat sini. Mungkin kita gerah awak muat. $60. Saya tak muat. Ataupun ketagerah awak muat ke tak? Awak tak dapat soalan tu ya? Sekejap mana saya nak cari ketagerah yang muat. Okey. Kebetulan saya ambil ketagerah dalam internet tak muat. Tapi exam nanti awak punya muat okey. So saya ukur kat sini sikit lah. Saya ambil ini sekejap. Kita tukar. Ambil grid yang halus. Okay, kita ambil yang halus. Dia ada cara sekejap saya fikirkan cara. Sementara itu saya buat dulu titik yang ini dulu. Saya buat dulu nombor 15 dulu nombor 15. Graf ni tak salah, cuma skala dia tak cukup. Sila ambil daripada internet. Okey, saya buat 15 dulu. Di situ. So garisannya saya buat warna itu. So saya garis. Okey, saya garis ni. Ini adalah garisan Y sama dengan 15. Okey, jadi nilai yang dipotong separuh tu 15. Selesai. Kemudian saya nak buat yang ini pula. Saya perlukan nombor 10. Bila X kosong, Y 10. Kita ada nilai di sini. Bila Y kosong, negatif 10 kat sini. So saya ada 2 titik hitam di situ. Okay, 2 titik hitam di situ. Kemudian, 2 titik merah. Saya hubungkan titik ni. Merah dengan merah ni. Okay, jadi saya faham dah kenapa soalan kertas 2 ni dia bagi 2 jam setengah sebab banyak 2 graf nak kena buat. Okay, oh my god. Okay. So saya buat warna hijau di situ. Kena ingat garisan itu adalah putus-putus. Okay, adalah putus-putus. Okay, cuma saya nak tanya masa awak belajar dengan cikgu awak marah tak lukis dekat kawasan negatif? Ni. Ni, kawasan negatif ni cikgu awak marah tak lukis? Kawasan sini. Dia marah tak lukis? Oh, tak pernah try. Okay, kalau ikutkan sebab kita perlukan maklumat pintasan Y dekat 10, pintasan X dekat negatif 10. Jadi nak lukis tu kita perlulah titik tu sebenarnya. Kita perlukan titik tu, tapi kalau cikgu awak marah, kita boleh padam kawasan negatif ni. Lepas kita siap, kita padam lah. Kita padam. Jangan sampai cikgu kita marah. Kita buat titik tu sebab nak hasilkan garisan, tapi kalau cikgu kita marah, kita padam kawasan negatif. Sebab alasannya ialah tidak mungkin bilangan pelajar negatif. Bilangan pelajar dalam kelas sains ada negatif 10 orang. Tidak mungkin benda tu berlaku. Ada setengah cikgu dia marah buat.
Jadi medium pun padam lah. Kalau medium, sudah medium pun medium arah buat. So, jadi garisan warna hijau tu dia hanging. Dia hanging macam tu tapi garisan ni bernama, apa garisan ni nama dia tadi? Y tolak dengan X sama dengan 10 tadi. Kita kena label graf tu. Kalau pelajar saya label. Ada satu lagi graf, 80 dengan 80. Okey, kalau awak guna kertas graf yang betul, awak tolong cari nombor 80 kat sini. Okey, awak tolong cari nombor 80 kat sini sebab madam nak kena cari alternatif lain. Sebab graf madam tak ada 80. Okey. So madam ada banyak lagi cara nak buat kotak ni. Banyak lagi cara, tidak semestinya dekat situ kan. Contohnya nilai X dengan nilai Y. Okey, katakan kita kalau graf sebenar memang ada. Graf saya je. Hari ni saya ambil yang untuk saya tak tahulah ni, saya tak perasan untuk SPM ke apa, saya ambil je. Okey, katakan awak ganti nilai yang cantik lah, X dengan 10. Jadi X tambah Y sama dengan 80. Kalau awak ganti X tu dengan 10, 10 tambah Y sama dengan 80. Jadi Y sama dengan 70. Jadi awak boleh cari titik 10, 70 di sini. Boleh, kita banyak kaedah nak buat. Okey. Awak boleh ganti titik lain. Contohnya awak nak ganti nombor 20. X tu awak nak ganti dengan 20. Tak ada masalah. 20. Awak akan dapat X tambah Y sama dengan 80. 20 tambah Y sama dengan 80. Y sama dengan 60. Jadi titik awak yang kedua adalah 20, 60 di sini. Kat situ. Sebab kita tak ada graf yang panjang. Jadi kita boleh sambungkan dua titik hijau dengan merah tu. Sambung titik hijau dengan merah. Okey, dalam masa yang sama kita tengok dia memang potong pun dekat situ. Ya. Okey, katakan yang ini madam garis dengan pen berwarna merah lah. Marah kat cikgu saya nanti ni. Madam garis. Jadi terjawablah 80 duduk kat mana. Okey, 80 hanging tadi. Tapi kita dah boleh teka dah. Bila dah siap graf tu kita dah boleh teka sebenarnya 80 duduk mana. Kalau awak ada kertas graf cantik sangat. Sebenarnya 80 berada di situ saja. Tak. Okey, so 80 kat sini je sebenarnya. Ini adalah bilangan. Okey, ini adalah bilangan murid kelas A. Okey, so kita tulis persamaan dia tadi. Yang ini adalah X tambah Y sama dengan 80. Okey, settle situ. Okey, kat mana rasa tak boleh? Yang madam lukis ni rasa kat mana yang tak boleh? Kita adjust. Sebab tak lorek lagi. Sekarang nak lorek pula. Okey, garisan yang pertama ni, tandanya kurang sama dengan. Jadi yang ini dia jadi kurang, madam buat anak panah ke dalam. Okey, yang kedua ni tandanya kurang. Kurang pun yang ini jadi ke dalam. Yang ketiga ni tandanya besar. Maksudnya ke atas. Jadi sekarang awak ada 3 anak panah, awak cuba tengok kepala anak panah tu tuju ke dalam ataupun keluar. Dan kita dapati dia menuju ke belah dalam. Okey, ke dalam.
Jadi madam nak kena lorek lah sebab soalan suruh lorek. Kita nak kena lorek sekarang. Katakan saya ambil pen yang ini, saya lorek belah dalam. Lorek belah dalam, jangan terlalu rapat. Jarakkan ni supaya kita lorek cepat sahajalah. Okey. Cuma saya sebab cikgu Mat kan dia macam cerewet sikit lah ya. Saya lah cikgu awak saya tak tahu. Saya agak cerewet sikit. Kalau bab-bab lorek tak comel ni saya jadi naik angin sikit. Kita lorek. Dah siap dah? Mana putus pula. Dah siap. Okey. Dan lepas lorek tu, saya nak tulis huruf R. Termasuklah awak ni ada sikit lagi ni. Lorek habis. Sampai habis. Okey. So, selepas kita lorek, kita perhatikan titik pada penjuru. Ada kat sini satu. Saya besarkan ada kat situ satu. Ada kat sini satu. Kat sini ada titik satu. Kat sini pun ada satu. Kalau madam boleh labelkan dia sebagai A, B, C pun lagi cantik. A, B, C. Ada 3 titik. Okey. So kita nak menjawab. Graf dah siap lukis. Dah comel dah graf ni. Lepas tu kita boleh jawab soalan seterusnya. Okey, tadi saya dah siap. Dia kata bina dan lorek rantau R yang memenuhi kesemua kekangan di atas. Markah 3 je awak. Buat kerja banyak. 3 je markah. Okey, soalan C. Gunakan graf yang dibina untuk menjawab soalan berikut. Cari bilangan maksimum murid dari kelas B. Kelas B maksudnya kita kena tengok paksi Y. Jadi dekat paksi Y kita kena tengok kawasan yang paling puncak ialah C. Jadi kita kena tengok berapakah bilangan murid. So kalau kita lukis dengan tepat, so saya lukis mungkin dia lari sedikit 41, 42, 43. Di mana saya lukis ni? 41, 42, 43, 44. So kalau ikutkan kat sini 45. Sekejap saya besarkan sikit ni. Sepatutnya jawapannya 44. Cuba awak buat yang awak pula. Sekejap saya bilang kotak ni ada berapa sebenarnya ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Ni saya. Oh my God. Saya nak padam titik tu. Saya macam mana nak padam titik saya buat yang tadi Okay, sebab saya mungkin saya tonyoh titik kat sini kuat sangat ni. Gemuk sangat ni sehingga dia salah. Tapi kalau graf awak lukis dengan tepat, jawapan awak ialah 44. Okay, jawapan awak adalah 44. Ataupun siapa yang boleh komen, ada tak dekat sekolah cakap nilai ni bergantung pada graf individu? Ada tak cikgu pesan? Ataupun memang skema jawapan ada satu tu saja? Sebab bila graf ni dia bergantung. Okay, kalau depend on graph sendiri, jawapan ada banyak lah. Kalau madam ni kat situ dia dah jadi, saya kena kira, saya rabun sikit ni. 41, 42, 43, 44, 45. Kalau saya dia akan jadi 45. Okay. Saya punya 45, kalau pelajar dapat 44 pun betul dan seangkatan dengannya. So madam buat macam tu, inilah nilai tertinggi bagi pelajar kelas B. Nilai tertingginya ialah
45 pelajar. Sekolah kita guna murid. Hati-hati penggunaan. 45 murid kelas B. Okay. 45 murid kelas B. Okay, settle. Siapa buat dapat yang lain nanti, tak kisah. Tak ada siapa betul, tak ada siapa salah. Kecuali kalau gerah sengit lah. Gerah sengit tungin tak boleh lah. Okay, dah jawab dah soalan yang itu. Okay, next. Kita tengok soalan pula. Mana pergi soalan dia? Okay, dah siap. Yang ini, semua murid yang mengikuti seminar itu perlu membayar yuran pendaftaran. Setiap murid dari kelas B telah membayar deposit. Dia bayar siap-siap dah kat cikgu dia deposit RM4. Manakala murid-murid dari kelas A akan membuat bayaran penuh pada hari tersebut. Hitung baki bayaran yang perlu dibayar oleh setiap murid dari kelas B dengan keadaan bilangan murid dari kelas B adalah maksimum. Maksudnya dia tuju pada jawapan yang nombor 1 tadi. Okey, so jumlah kutipan pada hari tersebut ialah 400. Okey. Jalan. Semasa bilangan murid kelas B maksimum, Madam kena baca nilai untuk murid kelas A pula. Ni. So kita ada satu lagi. Okay. So you all punya graf dapat berapa? Saya punya dapat 31, 32. Saya punya dapat 33. Okay, bergantung pada individu Saya lukis ni. Okay. So saya punya dapat 31, 32, 33. So saya punya dapat 33. Okay, dengan kata lain, koordinat C ni yang saya punya, koordinat C yang saya punya adalah nilainya adalah 33, 45. Saya punya. Yang pelajar kena buat graf sendiri, tengok you dapat apa pula. Jangan dapat point sudahlah sebab ni orang. Orang mana ada point-point kan. So, dapatlah yang itu. Cuma sekarang kita nak kira pula berapa bayaran dia. Okay, so kita nak kira bayaran dia. Okay. Jadi, daripada situ kita boleh kata bilangan murid X adalah 33, bilangan murid Y adalah 45. Saya punya. Awak punya bergantung kepada individu. Jadi saya boleh gambarkan dalam bentuk gambar rajah. Sebab nak menerangkan benda ni dia rumit. Okey, kemudian yang ini macam tu. Yang ini saya nak terang untuk kelas A. Yang ini saya nak terang untuk kelas B. Kelas B, yang ini dia bayar dah hari tu. Dia dah bayar dah RM4 hari tu. Jadi dalam urus niaga pada hari ni, RM4 untuk kelas B tu dah tak ada dah. Tetapi untuk kelas A, dia belum bayar. Berapa yang dia belum bayar, dia tak bayar lagi RM4. Tapi yang B dia dah bayar lama dah. Kemudian kita tak pasti pula harga tiket tu berapa. Kita tak pasti harga total dia berapa. Jadi kita anggap harga tiket itu sebagai huruf M. Yang ini pun akan jadi M. Okey. Jadi untuk pelajar A, okey, untuk pelajar A jumlahnya 33 orang.
dia perlu membayar pada hari tersebut sebanyak M tambah dengan 4. Manakala 44 orang pelajar kelas B, dia dah bayar yang kuning, dia cuma kena bayar balance-nya lagi M. Sama dengan duit yang terkumpul ialah RM400. Faham tak analogi yang Madam buat ni? Boleh? Okey, sikit lagi. Nak habis dah. Sikit lagi. Jadi 33M tambah dengan 33 darab dengan 4. 132. Tambah dengan 44M sama dengan 400. Okey. 400 tolak jawapan tadi. So kat sini saya dapat 268. Betul ke saya kira? 3 dia. Okey, dia berbeza lah ya. 33 bukan 44. Berapa bilangan saya tadi? 45. Salah. Saya dah tak ambil jawapan ni. Sorry saya tak ambil jawapan skema semula. Dia kena ikut jawapan masing-masing. 33 adalah pelajar kelas A. Dia kena bayar M tambah 4. Kelas B ada 45 orang. Dia cuma kena bayar dengan M. Jumlahnya adalah 400. Sorry Dia buat warna purple ni bergantung jawapan individu. M tambah dengan berapa dah tadi? 33 darab 4, 132. Tambah dengan 45M sama dengan 400. Okey. 33 tambah 45, 78. 78M sama dengan 400 tolak 132. 268. Jadi M kita adalah 268 bahagi 78. Okey, 268 bahagi dengan 78. Jadi jawapan kita ialah RM3.44. Jadi duit baki yang perlu dibayar adalah RM RM3.44. Itu jawapan Madam kerana Madam melukis graf ini. Okey, kalau pelajar dapat jawapan lain, maka lainlah jawapan. Sebab itu dia kata dalam soalan, guna graf yang dibina. Guna graf yang dibina untuk jawab soalan-soalan berikut. Jadi awak jangan risaulah, skema dia berbeza antara satu sama lain. Jadi, Madam simpulkan bahawa soalan nombor 15 ni mudah dengan syarat kita faham tentang 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman. Kemudian kita hendaklah pandai lukiskan graf dan dalam masa yang sama graf yang kita lukis kalau boleh. Kalau boleh gunakan pensel yang tajam. Pensel yang tajam. Cuma Madam tak bolehlah guna yang tajam sangat. Nanti tak nampak nak tunjuk dekat you all. Okay. Kemudian titik tu lepas ni, kalau you buat titik, you jangan buat hitam macam Madam sangat-sangat. Ni. Nanti dia lari dan Madam tak nampak dah sebenarnya garisan tu potong kat mana. Madam tak boleh padam dah. Kalau padam, habis padam semua. Pelajar nanti dia boleh padam sikit-sikit macam tu kan. Dan kalau boleh, macam mana kita nak tahu graf kita tepat, kita setiap bucu yang bersilang tu pastikan betul-betul pada kotak. Kalau saya besarkan kotak ni, contohnya betul-betul pada kotak ni.
Ni betul-betul pada kotak tu. Tak berbekas Oh, tak berbekas. Saya buat titik dulu kat sini. Tapi tak bekas serius tak bekas. Something wrong lah ni. Tak berbekas dah. Okay, so saya tak ada nak menulis. Saya buka kepada soalan. Mana-mana nak tanya untuk tajuk ni silakan. Boleh? Boleh faham Okay, so malam ni kita cuma buat satu soalan saja. Ataupun ada request nak buat soalan lain untuk besok. Kalau ikutkan pilihan, dah cukup dah C ni, saya pilih nombor 15. Nombor 14, saya tak reti nak terang yang B ni. Saya tak reti nak terang, saya tak pernah belajar. Apa maksud differentiate from triangle tu saya tak reti nak terang kat student. Kalau yang atas ni saya reti. Okey, jadi nombor 14 saya tak yakin untuk terang. Nombor 12, saya tahu pelajar memang takkan pilih soalan nombor 12 ni kan. Okey, bahagian B kita dah habis belum? Oh, belum. Kita masih ada nombor 11. Mungkin besok lah kot kan, nombor 11. Kita ada lagi nombor 8 dah bincang belum? Belum So ada lagi nombor 8 dengan 11. Mungkin besok saya akan study yang itulah. Lepas saya juri kat inovasi, mungkin saya akan baca nota lah. Tapi sebelum tu saya kena jadi juri dahulu. Lepas tu saya membaca. Sebab tajuk ni dia kena baca sebabnya saya bukan mengajar matematik tulen. Okay. So itu saja untuk malam ni. Saya buka kepada soalan kalau ada, tetapi saya akan tamatkan recording ni.